Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas hari ini, kita akan bincangkan, satu soalan yang agak mencabar iaitu, penukaran bahasa Melayu, eee, klasik kepada bahasa Melayu moden. Okey, untuk soalan ni, awak akan jawab, untuk kertas 2. Soalan bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa bagi soalan nombor 4. Okey, jadi kita rujuk nota yang cikgu dah bagi pada awak. Okey, so ini yang nota yang cikgu dah bagi pada awak. So kita tengok sikit apa benda yang perlu awak ambil perhatian untuk, membantu awak menukar bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Okey, kita ambil highlighter sikit. Okey, highlighter. Okey, yang pertama baca dan fahami. Awak kena faham, uh, teks ataupun petikan bahasa Melayu klasik, daripada soalan yang diberikan. Okey, untuk pengetahuan awak, okey, teks bahasa Melayu klasik ni diambil daripada 2 buah buku sahaja. Okey, 2 buah buku sahaja. Buku yang pertama, buku masa awak belajar tingkatan 4, uh, Jaket Kulit Kijang pada Istanbul. Kat situ ada satu prosa tradisional, yang bertajuk Kepimpinan Melalui Tauladan. Okey, yang kedua, prosa tradisional daripada, buku Sejadah Rindu, antologi Sejadah Rindu, bahagian prosa tradisional, Burung Terbang Dipipiskan Lada. Jadi cikgu galakkan awak untuk, bacalah sinopsis cerita tu dulu supaya awak fahamlah sedikit, tentang, jalan cerita tu macam mana. Okey, watak dia supaya, eee, membantu awaklah untuk, menjawab soalan ini. Okey. So awak jangan risau, teks, bahasa Melayu, teks petikan tu diambil daripada 2 buah buku saja. Jadi awak kena baca tak ada masalah. Fahamlah, cuba untuk faham supaya awak, boleh faham maksud keseluruhan. Maksudnya awak boleh fahamlah sikit-sikit. Janganlah kata tak faham langsung kan. Okey, seterusnya, yang kedua awak kena kenal pasti watak. Okey, watak. Contohnya dalam buku, antologi kepimpinan buku, dalam, prosa tradisional kepimpinan melalui tauladan tu, okey, antara watak yang ada dalam tu ialah, Kertalasari, Laksmana, Sultan Melaka, Patih Gajah Mada. Okey, jadi, awak kena tahulah watak-watak dia. Okey, kalau macam, prosa tingkatan 5 tu, Burung Terbang Dipipiskan Lada tu ada watak Tun Perak, Tepung Panggil Paduka Raja, ada Sri Naradi ada Sultan Muzaffar Shah. Jadi awak kena tahulah sedikit watak yang terdapat dalam kedua-dua prosa tradisional. Okey, seterusnya, istilah-istilah ni, istilah yang kita panggil ni kata pangkal ayat, kata pangkal ayat. Sebab biasanya, perkataan ni ada di awal ayat dalam, petikan prosa tradisional tu. Okey, kalau awak jumpa perkataan hatta, arakian, syahadan, kalakian, kendatipun, lepas tu ada perkataan apa lagi? Perkataan awak yang duduk kat depan-depan tu lah, sahibul hikayat, macam tu. So, awak abaikan. Awak boleh gugurkan sahaja perkataan-perkataan yang ada dekat depan tu, perkataan-perkataan contoh yang cikgu bagi tu, sebab ia tidak digunakan, okey, perkataan tidak digunakan dalam bahasa Melayu moden. Okey, seterusnya, okey, kosakata daripada bahasa istana. So, awak kena tahu jugalah bahasa istana. Bahasa istana ni dikira bahasa moden, bahasa yang telah standard lah. Jadi tak perlu ditukar. So kalau awak nampak perkataan mencemaduli, contoh bahasa istana mencemaduli, berangkat, santap, bersiram, beradu, gering. Jadi bahasa-bahasa istana ni
perlulah awak kekalkan. Jangan ubah. Kalau kata awak nampak perkataan santap, jangan tukar pada makan pula, tak perlu. Okey, sebab dia dah kira bahasa istana ini ialah bahasa standard ataupun bahasa moden. Okey, seterusnya kalau awak jumpa kata ganti nama diri. Okey, baginda, bonda, anak anda, permaisuri, kekanda. Okey, yang ni juga perlu dikekalkan. Tak perlu tukar. Okey, seterusnya kalau jumpa dialog. Okey, kalau dialog ni, okey, dalam petikan kadang-kadang awak akan jumpa dialog. Okey, macam mana nak menunjukkan dia tu dialog, awak akan nampak, tanda baca dia macam mana? Ada pembuka kata dan penutup kata. Jadi bila ada dialog, pembuka kata dengan penutup kata ni, awak ikut je. Tukar teks dia sahaja. Jangan pergi tukar dialog tu kita kata cakap ajuk kan? Jangan pergi tukar cakap ajuk kepada cakap pindah. Lepas tu awak hilangkan dia punya tanda baca pembuka kata dengan penutup kata ni. Tak perlulah. Okey, seterusnya keseluruhan teks hendaklah ditukar kepada bahasa Melayu moden. Jangan tinggal mana-mana ayat. So, sebelum awak nak tukar teks tersebut, awak kena pastikan berapa ayat yang perlu awak tukar. Okey, pastikan bilangan ayat yang perlu awak tukar tu betul lah. Jangan terlebih, jangan terkurang. Okey, seterusnya. Okey, awak boleh menggantikan sesetengah perkataan teks asal tetapi pastikan tidak mengubah maksud asal perkataan tersebut. Kalau awak jumpa ada perkataan lain yang sama maksud, awak nak tukar boleh tukar tapi dengan syarat dia tidak mengubah maksud. Okey, so sebaiknya tak payah tukarlah. Okey, dan yang akhir sekali, jangan mentafsir, membuat ulasan lepas tu menukuk tambah. Maksudnya jangan pandai-pandai buat cerita sendirilah. Maksudnya apa yang ada dalam teks itu sahaja yang perlu awak tukar. Jangan mandai-mandailah sebab nanti awak punya isi akan dikira terpesong. Ayat yang awak tukar tu akan kira terpesonglah. Okey, jadi ada satu teknik. Okey, cikgu telah jumpa satu teknik. Okey, teknik mudah untuk membantu kita menjawab soalan menukar bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden ni. Okey, teknik ni cikgu ambil daripada seorang guru cemerlang dekat KL, tu Cikgu Lindano. Okey, bahan ni pun cikgu ambil daripada Cikgu Roslinda juga. Okey, dan ada notan-notan ni cikgu ambil daripada Cikgu Shirley. Tu semua cikgu-cikgu hebat lah tu. Okey, jadi Cikgu Lindano ni telah memperkenalkan satu teknik yang dia buat sebagai teknik KGKT. Okey, ini panduan sebenarnya cara membantu kita untuk menukarkan ayat bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. So kita tengok apa itu K, apa itu G, apa itu K dan apa itu T. Okey. Tengah awak tak nampak pula jadi kita padam. Okey, padam. K, G, K, T. Pen biar hapus sikit. Alright. Okey, K, G, K, T. Yang pertama, K yang pertama ialah kerat. Okey. G ialah gugur. K yang kedua ialah kekal dan T ialah tukar. So awak akan ada 4 langkah untuk awak membantu awak menukar ayat daripada ayat daripada bahasa klasik kepada bahasa moden. Okey, jadi kita tengok setiap langkah satu persatu. Okey, untuk bagi awak faham lagi. Okey. Larilah pula. Okey, yang pertama kerat. So apa yang perlu kita keratkan? Okey, kita kena kerat ayat. Okey, kita keratkan kita nak kena pasti berapa ayat yang kita nak tukar. Jadi macam mana kita nak kena pasti berapa ayat kita nak tukar berpandukan tanda noktah ataupun
titik. So maksudnya kalau kita jumpa titik terus buat slash, kita kerat dia. Jumpa je titik, jumpa je titik slash, jumpa je titik slash. Jadi ada berapa? So akan ada 1, 2, 3. Maksudnya ada 3 ayat lah yang kita perlu tukar. Okey, so itu kerat. Mudah ya langkah yang pertama kena kerat. Okey, langkah yang kedua gugur. Okey. So apa perkataan yang kita nak gugurkan? Okey, perkataan ataupun kata pangkal ayat yang cikgu cakap tadi, contohnya macam maka, al-kisah, syahadat, arakian, pun ni dia biasa tak duduk kat depan lah, dia biasa kat tengah-tengah. So pun ni pun kita boleh gugurkan, kita potong lah. Hatta, okey. Jadi perkataan-perkataan ni kita perlu gugurkan. So maksudnya kita potong lah, potong, potong, potong. Kalau jumpa terus potong. Okey, itu langkah yang kedua, gugur. Okey, langkah yang pertama, kerat nak tahu berapa ayat. Langkah kedua, gugur. Gugur perkataan, perkataan pangkal ayat yang pelik-pelik ni. Okey, langkah yang ketiga, kekal. Okey, macam cikgu cerita pada nota yang tadi, yang sebelum tadi, ada beberapa benda yang perlu kita kekalkan. Okey, contohnya bahasa istana. Okey, bahasa istana awak kena kekalkan sebab cikgu kata tadi dia dah dikira sebagai bahasa moden. Contoh bahasa istana tadi cikgu beritahu apa, macam maduli, santap semua tu kan. Patik, beta, baginda, titah. Okey. So bahasa istana kekalkan. Selain daripada bahasa istana, nama watak. Nama watak ataupun kalau awak jumpa nama tempat. Nama tempat Melaka, ah, Melaka, mana lagi, Perak ke, Pahang ke. Jadi bila awak nampak nama tempat tu, kena kekalkanlah nama watak. Ataupun gelaran, panglima, saudagar. So kekalkan. Kata nama khas. Okey, dan kalau awak jumpa tanda baca, kekalkan juga. Koma ke, yang bertindih ni ke, titik tindih koma ni ke, pembuka kata, penutup kata ke, tanda soal ke. So semua perlu dikekalkan tanda baca Okey, dan langkah yang terakhir iaitu tukar. Yang terakhir barulah kita tukar. Jadi apa yang kita nak tukar? So kita tukar perkataan ataupun frasa yang tidak gramatis. Apa maksud tidak gramatis? Tidak gramatis maksudnya tidak memenuhi uh, uh, hukum tata bahasa. Maksudnya salah lah, ayat tu salah ataupun perkataan tu salah. So maksudnya awak kena tukar. So, kalau kadang-kadang kita tengok ayat tu macam tak sedap, perkataan tu macam tak sedap, macam tak kena je. So maksudnya kita kena tukar, tak gramatis lah benda tu. Okey. So ingat ada empat langkah. Yang pertama, kerat. Okey, kerat. Kerat tu sebab kita nak tahu berapa ayat yang kita nak tukar. Yang kedua, gugur. Okey, gugurkan, biar kebiasaan kata pangkal ayat pun. Okey, sebenarnya ada cikgu tengok ada cikgu lain apa tu, penerangan diorang. Okey, kadang-kadang marker ni boleh kita nak gunakan, tak ada masalah. Cuma biasanya dalam teks klasik, marker ni dia berulang terlalu banyak. Setiap ayat kadang-kadang ada marker. Jadi boleh nak guna, tapi jangan terlalu banyak. Okey, sekali, 2 kali bolehlah guna. Okey, tak salah. Okey, so langkah yang ketiga, kekalkan bahasa istana, nama watak, nama tempat, tanda baca dan akhir sekali barulah kita tukar. Okey. So kat sini cikgu dah bagi contoh. Okey, kita tengok contoh ni. Okey, kita guna teknik yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, ini contoh soalan. Okey, langkah pertama bacalah arahan soalan. Okey, baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti, kemudian tulis petikan tersebut semula. So, kena tulis semula dalam bahasa Melayu baku. Kadang-kadang soalan dia tak tulis bahasa Melayu baku, dia tulis bahasa Melayu moden. Kadang-kadang dia tak tulis bahasa Melayu moden, dia tulis bahasa Melayu standard. Tapi walaupun dia berbeza istilah tapi benda yang samalah. Maksud kena tukar kepada ayat yang standard. Okey, tanpa mengubah bentuk ataupun maksud ayat. Okey, jangan ubah maksud ayat lah. Okey, jadi kita tengok soalan. Okey, ini
teks daripada prosa tradisional, tingkatan 5, burung terbang dipipiskan lada. Okey, untuk, teks soalan, okey, awak jangan risau. Teks soalan ni tidaklah terlalu panjang. Kebiasaannya teks soalan yang diberikan antara 30 hingga 50 patah perkataan sahaja. Tak pendek, tak panjang, sederhanalah. Okey, so kita tengok soalan, ini petikan dia. Okey, jadi langkah yang pertama baca dulu kan. Baca secara kata apa, kita nak faham. Okey, langkah pertama tadi untuk kita faham secara keseluruhan. Okey, maka Sultan Muzaffar Shah tidak mahu menyembah ke benua Siam. Maka Raja benua Siam terlalu marah lalu menyuruh berlengkap akan menyerang Melaka. Awi Chakri nama panglimanya membawa rakyat terlalu banyak tiada terpermainan lagi. Maka dipersembahkan orang ke bawah tulis Sultan Muzaffar Shah bahawa Raja benua Siam menitahkan hulu balang. Awi Chakri namanya membawa rakyat terlalu banyak tiada terpermainan banyaknya berjalan darat terus ke Hulu Pahang. Okey, ini teks dia. Jadi, KGKT. So, ingat balik KGKT, K itu kerat. So, kita langkah pertama kerat. Nampak titik terus kerat. Okey, ayat yang pertama. So, ini ayat yang kedua. Baca lagi. Okey, nampak titik, kerat lagi. So, ini ayat yang kedua, ini akan jadi ayat yang ketiga. Okey, titik. Okey, sini titik. Okey, maksudnya awak ada 3 ayat yang perlu awak tukar. Ada 3 ayat sahaja. Okey, itu langkah yang pertama. Okey, so bila dah dapat ni, okey, cikgu nak bagi awak nampak mudah. 3 ayat tadi tu cikgu masuk dalam jadual ni. So, untuk dalam periksa, kalau awak tak sempat pun nak buat jadual tu, awak just conteng je lah soalan awak ni. Okey, dah kerat tadi, conteng pada soalan tu. Terpulanglah awak nak guna pen ataupun highlighter yang berbeza colour kalau awak nak mudah nampak kan. Okey, K, G. G maksudnya gugur. Okey, kita baca petikan, kita tengok kata pangkat ayat tadi yang cikgu cakap tu, hatta, rakian, kendatipun tu, syahadan tu, pun. So kalau nampak, terus buang. Ini cikgu buat dengan pen, bukan pen. Cikgu warnakan perkataan tu dengan warna biru. Jadi, potong. Ni ayat pertama tadi ya. Nampak marker, potong. So, nampak marker, potong. Degil pula dia. Okey, potong marker. Okey, pun, rakian, syahadan ada tak? Okey, tak ada. So, 3. Okey, seterusnya, KG, K. Kekalkan. Kekalkan apa yang kita nak kekalkan. Kekalkan watak, kekalkan nama tempat. Lagi, selain pada tu, contohnya kalau alat perang, keris, tombak, tu kena kekalkan juga lah. Dia memang nama dia macam tu kan, kita nak tukar apa lagi kan. Okey, so kalau kita macam ni, dan cikgu warnakan dengan warna purple ni, warna ungu ni. So, kita kekalkan nama Sultan Muzaffar Shah. Tetap jadi Sultan Muzaffar Shah. Tak payah nak tukarlah jadi Raja Muzaffar Shah ke, tak payahlah. Okey. Seterusnya, ni nama tempat, benua Siam. Okey, nama tempat benua Siam. So, kekalkanlah benua Siam. Tak perlulah awak tukar jadi negeri Siam ke, negara Siam ke. Tak payah. Okey. Okey, seterusnya. KG, K. KG, K. K tadi kita kekal. T tukar. Okey, jadi apa perkataan kita nak tukar? Yang cikgu buat warna hijau ni. Cikgu rasa macam tiada mahu ni macam tak sedap. Okey, jadi cikgu nak tukar. Cikgu tukar kepada tidak mahu. Okey, bunyi dia lagi sedap lah. Lepas tu lagi satu, menyembah lah. Tak boleh tukar lah. Okey, seterusnya. Okey, yang cikgu tukar ni. Bukan tukar lah. Dia tidak gramatis. Menyembah ke benua Siam. Okey, ke ni macam kita nak pergi ke benua Siam. Kita bukan nak pergi. Nak cakap tak nak menyembah siapa? Tak nak menyembah benua Siam. Jadi, cikgu buang ke ni. Supaya dia jadi lebih gramatis lah. Jadi, bila kita dah gugur,
kita kekal, kita tukar, maka kita dapatlah satu ayat lengkap. Okey, Sultan Muzaffar Shah tidak mahu menyembah benua Siam. Itu jawapan untuk ayat yang pertama. Okey, untuk ayat yang kedua. Kerat, okey, kita dah gugur. Okey, kita nak kekalkan. Kekalkan nama. Okey, kita jumpa Raja Benua Siam. Kekalkan Raja Benua Siam. Lepas tu ada negeri Padang pula dia. Okey. Okey, ada Melaka. So, kekalkan Melaka. Ada nama Awi Chakri. Kekalkan nama Awi Chakri. Ada gelaran ataupun pangkat Panglima. So, kekalkan Panglima. Ni rakyat. Rakyat tu rakyat lah. Kekalkan rakyat. Okey. Lepas tu, tukar. So, apa nak tukar? Okey, Raja Benua Siam terlalu marah lalu. Okey, ni betul lah ni. Terlalu marah. Lalu menyuruh berlengkap akan. Yang ni lah bunyi pelik kan. Menyuruh berlengkap akan. So, hijau kan. Okey, membawa rakyat terlalu banyak tiada terpermanai lagi. Terlalu banyak tiada terpermanai lagi. Apa benda tahu terpermanai ni? Okey, terpermanai maksudnya banyak. Okey, so jadi dia tidak gramatis lah kat sini. Tadi dia dah kata terlalu banyak tiada terpermanai lagi. Terlalu banyak, banyak lagi. Yang maksud dia dah ganda kat sini. So jadi tak gramatis kat sini. Okey, jadi kita nak tukar bagi dia gramatis. Okey, jadi kita tengok macam mana penukaran kepada bahasa moden. Okey, kita kekalkan Raja Benua Siam terlalu marah lalu. Okey, ni tak ada masalah. Terlalu marah lalu menyuruh berlengkap akan. Yang ni kita tukar. Okey, menyuruh bersiap sedia. Okey, daripada menyuruh berlengkap akan, jadikan dia lebih gramatis. Menyuruh bersiap sedia. Okey, menyerang-menyerang lah. Menyerang Melaka. Awi Chakri nama panglimanya membawa rakyat. Okey, yang ni. Terlalu banyak tiada pemanai tadi. Cikgu tukarkan terlalu ramai. Lebih gramatis lah. Dia tak berganda kat situ. Okey, jadi lengkaplah ayat kita. Untuk ayat yang kedua. Raja Benua Siam terlalu marah lalu menyuruh bersiap sedia menyerang Melaka. Awi Chakri nama panglimanya membawa rakyat terlalu ramai. Okey, so kita tengok ayat yang ketiga. Okey, kita dah gugur perkataan maka tadi. Okey, kita tengok apa KGK. Apa yang kita nak kekalkan? Okey, kekalkan nama. Okey, ke bawah Duli Sultan Muzaffar Shah. So bila kita tukar kepada bahasa moden, kita masih lagi kekalkan nama. Okey, Raja Benua Siam. Memang nama dia gitu kan. So, kekalkan Raja Benua Siam. Menitahkan Hulu Balang. Betul lah ni. Nak tukar apa lagi sebab dia bahasa istana. Hulu Balang tu dia punya pangkat dia, jawatan dia. So, Awi Chakri. Kekalkan nama Awi Chakri. Okey. Rakyat pun kekalkan rakyat. Okay, lepas tu kita ada nampak satu nama tempat iaitu Hulu Pahang. So, kita kekalkan juga Hulu Pahang. Kekal. So, yang kita nak tukar sikit je. Sikit saja yang kita nak tukar ni. Banyak, tiada terpemanai banyaknya. Yang ni sama macam yang atas ni. Terpemanai tadi ni maksudnya terlalu ramai. Berjalan darat. Berjalan darat ni bunyi tak sedap lah. Kita tukarlah sikit. Berjalan melalui jalan darat. Barulah dia nampak sedap sikit. Jadi kalau kita tengok daripada ayat yang panjang-panjang berjela ni, sebenarnya yang perlu kita tukar sikit saja. Okey, yang atas ni kita dah tukar tadi, dah tahu maksud terlalu ramai. So sikit saja kita tukar. Hak ni saja kita nak tukar. Jadi lengkaplah penukaran bahasa kita. Okey, dipersembahkan ni tak ada masalah, boleh kekalkan. Buang maka je. So dipersembahkan orang ke bawah Duli Sultan Muzaffar Shah bahawa Raja Benua Siam menitahkan Hulu Balang, Awi Chakri namanya. Kalau awak nak buat Hulu Balangnya yang bernama Awi Chakri pun boleh juga. Hulu Balang yang bernama Awi Chakri membawa rakyat terlalu ramai berjalan melalui jalan darat terus ke Hulu Pahang. Lengkaplah 3 ayat yang awak dah tukar tadi. So ingat langkah yang pertama, ulang balik. Okey, apa kita buat tadi? Kita keratlah daripada petikan soalan tadi, jumpa titik, slash, kita kerat.
So dapat 1, ayat yang kedua, jumpa titik, slash, jumpa titik, slash. So kita dah akan jumpa berapa ayat yang perlu kita tukar. Okey. Lepas tu, kalau awak nak conteng sini, conteng je lah terus. Contohnya, awak nampak perkataan marker, terus potong marker. Marker, potong. Kita nak gugur kan. Okey, mana marker lagi? Okey, gugur. Okey. Lepas tu, okey, kekalkan. So awak garislah pakai pen merah ke pakai pen apa. Kalau tak nak pakai pen merah, tukar. Ataupun awak pakai highlighter, tak apa, kita pakai highlighter. Highlighter, tak ada masalah. Okey. So, okey, kekalkan nama Sultan Muzaffar Shah. Penuh Siam. Okey. Padam pula Sultan Muzaffar Shah ni. Degil ni. Okey. Siam. Nama terus. Macam ni lah. Nampak je nama terus. Rakyat. 5. Ke bawah Duli. Raja Benua. Hulu Balang. Awi Syakri. Rakyat. Okey. Gugur. Kekal. So awak tengoklah. Ni basis tanah kekalkan. Okey. Kekalkan. So buat pen lain pula. Ambil hijau pula. Tiada mahu. Ni pelik. Ni awak nak tukar. Terlalu marah. Yang ni pun awak nak tukar sebab pelik. Tukar. Membawa lah. Yang ni tukar. So maksudnya macam tu lah. Awak guna awak conteng dalam teks awak je lah. Kalau rajin nak buat jadual, buatlah jadual. Okey. Okey, lepas tu tukar. Okey, lepas dah tukar, cara nak jawab last sekali mesti awak pindahkan jawapan awak dalam kertas jawapan awak dengan ayat yang lengkap lah. Semua ikut tanda baca dia. Jangan tukar-tukar. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Cikgu bagi contoh yang kedua. Okey, baca arahan soalan. Okey. Baca petikan bahasa Melayu Klasik di bawah dan teliti, kemudian tulis petikan tersebut semula dalam bahasa baku tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Okey, so kita ingat semula langkah tadi tu KG, KT. K yang pertama ialah kerat. So baca, maka ia masuk ke rumah seorang saudagar yang kaya, titik. Okey, nampak titik, slash. Okey, baca lagi. Okey, titik, slash. Okey, nampak lagi, slash. Hatta setelah jauh malam, maka saudara itu pun masuk tidur, slash. Maka oleh Katalasari dicurinya segala harta, saudara itu sekosong yang membawa dan bini saudara itu pun dicabulinya. Okey, slash. Maka ia pun kembali pada tempat singgahnya itu. So ada berapa slash? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 slash maksudnya ada 6 ayat. 1. Ni ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Dan ayat yang terakhir, ayat yang keenam. Okey. So daripada 6 ayat tu, awak contenglah dalam tu. Okey, kerat. So langkah pertama kita, kerat dah selesai. Okey, seterusnya KG. Okey, kita nak gugur. Okey, kita nampak perkataan marker tadi banyak digunakan. Kan? So gugur perkataan pangkal ayat tadi, marker potong. Potong marker. Ni ada hatta potong. Marker. Okey. So ada pun ni pun potong juga kan. Okey, potong pun. Pun ni potong. Marker. Tu maksudnya kita gugurkan dia. Okey, gugurkan dia. Degil pula dia. Okey, gugur. KGK. Kekalkan. Kekalkan apa? Kekalkan bahasa istana, nama tempat. Okey, ada saudagar. So, kekalkan saudagar.
Ketalasari saudagar itu. Ni kekal lah. Ketalasari. Okey. The G-nya dia tak nak potong. Okey. Pak Po degil sangat ni. Alright. Teknologi ni lah. Macam-macam. Okey. Ni pun tak nak potong. Okey. Ketalasari. Nama orang. Kekalkan. Ketalasari. Okey. Kekalkan saudagar itu. Saudagar itu. Saudagar. Saudagar. Okey. Ada nama Ketalasari. Kekalkan Ketalasari. Okey. Tak ada dah. Itu yang kekal. So yang kita nak tukar. Okey, dia mulakan dengan ia. Jadi kita ni mula-mula baca ia ni siapa? Jadi kita tengok daripada teks, kita kena pasti ia ni siapa. So daripada teks kita boleh kena pasti ia itu merujuk kepada Ketalasari. So kita tukarlah ia tu sebab tak gramatis lah awal-awal dah bagi kata ganti nama. Awal-awal ayat mestilah kita kena beritahu siapa nama watak dia. So kita dah kena pasti nama watak tu ialah Ketalasari. Okey, Ketalasari masuk ke rumah seorang saudagar yang kaya lah. Dah memang kaya nak kata apa lagi kan. So lengkaplah ayat yang pertama awak. Ketalasari masuk ke rumah seorang saudagar yang kaya. Okey. Buang maka tadi dilihat oleh, kekalkan. Kalau awak nak tukar Ketalasari melihat pun boleh juga. Kalau awak nak kekalkan dilihat oleh Ketalasari pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, dilihat oleh Ketalasari saudagar itu, daripada kita nak tukar ni. Makan nasi laki isteri. Ni tidak gramatis lah ni. So macam nak gramatiskan dia, apa maksud laki isteri ni? Maksudnya suami isteri. Maksudnya saudagar itu makan nasi suami isteri. Dia makan bersama-sama. Okay, so selesai ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Apa yang kita nak tukar? Tak ada apa nak tukar pun. Kita potong dan kekalkan nama saja. Okey, Ketalasari masuk makan bersama-sama dengan saudagar itu. Mudah saja. So ayat yang keempat. Hatta. Okey, setelah jauh malam. Ini tidak gramatis lah jauh malam ni. So kita dah buang hatta tadi. Okey, setelah larut. Jauh malam ni kita tukar larut malam. Ataupun awak nak kata lewat malam pun boleh juga. Okey, setelah larut malam. Buang maka saudagar itu pun masuk tidur. Kekal lah dah memang masuk tidur. Nak panggil apa pula kan? Okey, saudagar itu masuk tidur. Seterusnya ayat yang ke-5 yang kita nak tukar ni banyak sekali ni. Oleh Ketalasari dicurinya segala harta saudagar itu sekuasa-kuasanya ia membawa dan bini saudagar itu pun dicabulinya. Okey, kekalkan Ketalasari. Ketalasari dicuri itu kalau mencuri segala harta saudagar itu. Dah memang nama harta saudagar. Okey, mencuri segala harta saudagar itu. Yang ni bunyi pelik sikit. Sekuasa-kuasanya ia membawa. Sekuasa-kuasanya ia membawa. Apa maksud dia tu? Okey, ikut pemahaman kita lah sekuasa-kuasa ia membawa maksudnya sebanyak mana yang boleh dibawanya. Okey, yang mana dilagat nak bawa. Okey, harta tu dia ambil banyak lah. Segala harta dia ambil banyak tapi sebanyak mana yang boleh dia bawa. Okey, sebanyak-banyak yang boleh dibawanya. Dan bini saudagar itu pun dicabulinya. Awak nak guna dan boleh, nak guna serta pun boleh, tak masalah. Ini yang saya maksud tadi tu, menukar perkataan yang sama maksud. Okey, serta isteri saudagar. Bini ni tukarlah. Ni tak gramatis lah perkataan bini tu. Okey, isteri saudagar itu dicabulinya. Okey, siap lah. Okey, dan ayat yang terakhir. Ia. Awak tulis ia pun boleh juga. Nak tulis Ketalasari pun boleh sebab tadi atas dah ada nama Ketalasari kan. Okey, ia pun dah kita buang tadi. Okey, ia ataupun awak nak guna ia pun boleh. Usahlah. Ia ataupun Ketalasari kembali. Ni tidak gramatis. Pada tempat singgah. Tempat singgah ni salah ni. Okey, pada tukar kepada kembali ke. Ke mana? Ke tempat persinggahannya. Barulah jadi gramatis. Itu sahaja cara dia. Ni sebenarnya panduan je ni. Yang ni teknik ni Cikgu Linda Noor yang memperkenalkannya. Okey. Bahan ni pun cikgu ambil pada Cikgu Ruslinda. Okey. Bukan kata sebab sekarang ni untuk penukaran bahasa Melayu, bukan penukaran bahasa Melayu saja untuk format KSSM yang baru ni, SPM yang baru ni belum ditatakan
dari segi pemarkahan. Jadi kita tak tahu markah dinilai daripada macam mana. Cuma apa yang cikgu ceritakan ni sebagai panduan untuk uh, membantu awak macam mana cara nak tukar bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Kalau sebelum ni macam tak nampak kan macam mana nak tukar, apa yang kena tukar, apa yang tak payah tukar. Jadi lepas cikgu tahu teknik ni, cikgu rasa lebih mudahlah. Maksudnya, kita adalah guide ataupun panduan lah macam mana kita nak tukar. Okey, cikgu harap apa yang cikgu cerita ni awak boleh faham. Siapa yang tak faham nanti boleh tanya cikgu semula lah. Okey, jangan lupa bila dah tukar-tukar, dah conteng-conteng awak punya kertas soalan tadi tu, tulislah semula. Tulis semula ya. Ingat kalau ada dialog kekalkan pembuka kata, penutup kata, tanda baca tukar. Okey, okey, dalam modul yang cikgu bagi dekat awak tu, cikgu dah siapkan ada 3 soalan. Okey, jadi awak boleh cuba jawab, soalan-soalan tersebut. Cuba jawab nah. Ikut teknik yang cikgu bagi tadi. Ingat K yang pertama, kerat. Okey, jumpa titik kerat. Okey, G ialah gugur. Gugurkan, kata pangkat ayat, hatta, maka, pun, kendati pun, okey, syahadan ke, rakian ke, okey. Itu awak gugurkan KJK. Kekalkan apa yang kita nak kekalkan. Kita kekalkan bahasa istana, nama tempat, nama watak, kata nama khas tu kan. Itulah yang cikgu sebut tadilah, tanda baca tu kekalkan. Dan akhir sekali barulah kita tengok apa perkataan ataupun frasa yang kita nak tukar mengikut, pemahaman kita lah. Kadang memang kadang-kadang kita jumpa perkataan yang kita tak jumpa. Tapi kita cuba fikir apa perkataan yang sesuai yang dimaksudkan dalam petikan tu berdasarkan, konteks ayat tersebut. Okey, cikgu rasa setakat ni je lah. Okey, harap awak boleh cuba jawab. Okey, nanti bila dah siap nanti, cikgu akan bagikan skema jawapan macam mana. Okey. Okey, itu sahaja penerangan cikgu untuk, cara menjawab, menukar bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.